Hai, selamat sejahtera, selamat pagi, selamat datang ke kelas Pendidikan Moral bersama Cikgu Mona Shah. Murid-murid, tema pembelajaran kita pada hari ini ialah moral, peraturan dan undang-undang, etiket sosial moral. Tajuk pembelajaran amalan adab di rumah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran diharap murid dapat menyatakan amalan adab di rumah, menerangkan kepentingan mengamalkan adab di rumah dan mengenal pasti kesan jika tidak mengamalkan adab di rumah. Tahukah murid-murid apa itu rumah? Rumah ialah binaan untuk tempat tinggal. Rumah juga merupakan sebuah tempat kediaman manusia yang mempunyai dinding dan bumbung yang dapat menahan dari cuaca yang tidak menentu dan bahaya yang tidak diingini. Anggota keluarga yang beradab dan penuh kasih sayang ialah tunjang kepada keharmonian keluarga. Berdasarkan perbualan bergambar yang diberikan, jom kita cari contoh adab di rumah yang boleh diamalkan. Murid-murid boleh lihat dialog yang cikgu bulatkan. Antara adab yang boleh kita amalkan di rumah ialah yang pertama, bertutur dengan nada yang sopan. Yang kedua, tidak bercakap semasa makan. Yang ketiga, melayan tetamu dengan ikhlas. Yang keempat, elakkan gurauan yang melampaui batas. Antara adab lain yang boleh kita amalkan di rumah ialah ibu bapa sentiasa memuji anak-anak. Anak-anak perlu meminta izin jika ingin lalu ataupun jalan di hadapan ibu bapa. Adik-adik perlu sentiasa hormat kepada abang dan kakak. Anak-anak boleh menghargai ibu bapa dan menolong ibu bapa dengan menyediakan makanan dan minuman yang ringkas serta sentiasa meminta maaf jika melakukan kesalahan. Murid-murid, jom kita selami warkah yang bertajuk Terima Kasih Papa dan Mama yang ditulis oleh Lina kepada ibu bapanya. Pada usia 4 tahun, barulah aku boleh menyebut Papa dan Mama. Aku mempunyai masalah pertuturan dan pembelajaran. Aku sentiasa mengingati pesanan Papa dan Mama supaya menjaga tingkah laku dan pertuturan. Aku mahu Papa dan Mama bangga akan diriku. Pada hari ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama kerana membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Mengucapkan terima kasih juga merupakan amalan adab di rumah yang boleh kita lakukan, tanda kita menghargai jasa ibu bapa mendidik dan mengajar kita sehingga menjadi seorang yang beradab dan percaya. Murid-murid, ini merupakan rumusan adab di rumah yang boleh kita amalkan. Yang pertama, mendengar nasihat. Yang kedua, menghargai ahli keluarga. Yang ketiga, elak gurauan yang melampaui batas. Yang keempat, bertutur dengan nada yang sopan. Yang kelima, tidak bercakap semasa makan. Dan yang keenam, melayan tetamu dengan ikhlas. Apakah kepentingan menjaga adab di rumah? Murid-murid, jika murid-murid menjaga adab di rumah, murid-murid akan disayangi oleh ahli keluarga, dihormati orang sekeliling, keluarga juga akan bahagia dan harmonis serta nama baik kita akan terpelihara. Apakah kesan jika kita tidak mengamalkan adab di rumah? Jom kita lihat dan fahami gambar yang diberikan. Gambar yang pertama menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan mendengar radio dengan kuat. Perbuatan itu mengganggu abangnya yang sedang membaca buku. Jadi apa yang sepatutnya kanak-kanak perempuan itu lakukan? Kanak-kanak tersebut perlu mendengar radio dengan nada yang perlahan ataupun menggunakan earphone. Yang kedua, perbuatan tidak menghormati tetamu. Perbuatan itu akan memalukan ahli keluarga yang lain. Apa yang patut kita lakukan jika tetamu datang ke rumah kita? Kita patut bersalam dan menghormati serta menegur tetamu sebagai tanda mengalu-alukan kehadiran mereka. Gambar yang ketiga menunjukkan seorang kanak-kanak lelaki makan dengan gelojoh dan tamak. Jadi apa kesan daripada perbuatan tersebut? Kanak-kanak lelaki tersebut hampir
tercekik. Jadi kita perlu makan dengan perlahan dan sekadar yang kita perlu. Okey? Bagi memastikan murid-murid faham apa yang telah kita pelajari, cikgu telah sediakan soalan uji minda. Yang pertama, nyatakan 3 adab di rumah yang telah kita pelajari. Yang kedua, sila salin baca situasi di bawah. Lisa disayangi oleh ahli keluarga kerana sentiasa bercakap dengan nada yang sopan dan mendengar nasihat. Lisa berasa sangat. Murid-murid perlu lukis apa emoji yang mewakili perasaan Lisa. Okey? Jawab soalan ini, tulis di atas kertas ataupun buku dan muat naik gambar jawapan di dalam grup kelas masing-masing. Keluarga beradab, keluarga bahagia. Sesi pembelajaran kita telah tamat. Terima kasih. Lots of love. Bye-bye.